Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Amirul. Hari ini kita akan teruskan dengan bahagi nilai wang. Sebelum itu, jangan lupa untuk buka buku teks Matematik tahun 5, muka surat 97. Jadi mari kita teruskan dengan soalan pertama. Dalam soalan pertama, terdapat perbualan di antara seorang setiausaha dengan seorang bos, ataupun pengurus. Mari kita lihat apakah yang dibualkan oleh mereka berdua. Sila urus sumbangan RM650,000 sama banyak kepada 4 buah badan amal. Baik tuan. Jadi soalannya, berapakah nilai sumbangan untuk setiap badan amal? Daripada maklumat yang diberi, dapatkah kamu nyatakan apakah operasi yang terlibat? Okey. Apakah kata kunci kepada operasi yang terlibat? Kita cari kata kunci dulu. Kalau kamu baca ni, sila urus sumbangan RM650,000 sama banyak kepada 4 buah badan amal. Di sini kamu nampak perkataan sama banyak. Sama banyak ni lah membawa maksud kepada operasi. Operasi bahagi. Pengurus ni dia dapat dana sebanyak RM650,000. Dan duit ni nak dibahagikan sama banyak kepada 4 buah badan amal. Satu lagi kata kunci yang boleh yang boleh dikatakan untuk operasi bahagi adalah perkataan setiap. Kamu kena faham operasi bahagi. Kenapa kita buat bahagi? Kita buat bahagi adalah untuk mencari nilai bagi satu benda. Macam ni untuk mencari nilai wang bagi satu badan amal. Sebab tu kita buat operasi bahagi. Jadi kata kuncinya adalah 650 bahagi 4. Jadi untuk selesaikan soalan ni kita perlu buat dalam bentuk lazim. Kita perlu buat dalam bentuk lazim. Seperti yang di bawah ini. Bagi membantu kita menyelesaikan bahagi, mari kita buat operasi sifar 4. Mari kita buat sifar 4. Sebabkan bahagi 4, jadi kita buat sifar 4. Sifar 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Jadi ini adalah nombor pertama, nombor kedua, ketiga, keempat, nombor kelima, nombor keenam, nombor ketujuh, nombor ke-8, nombor ke-9. Mari kita lihat satu persatu. 6 bahagi 4 boleh disebabkan 6 ni lebih besar dari 4. Jadi kita cari 6 dalam sifar 4. 6 tak ada, tapi nombor yang hampir dan kurang daripada 6 ialah 4. Kalau tak ada nombor 6, kita kena cari nombor yang kurang. Nombor yang dekat dan kurang dari 6 iaitu 4. Yang ni. 1 kita letak dekat atas 6. 4 kita letak di bawahnya. Cikgu tukar dengan warna hitam. 1 kita letak di atas 4. Di atas 6. 4 kita letak di bawah. Jadi tolakkan. 6 tolak 4. Baki 2. Kemudian kita turunkan 5. Letak di sebelah. Jadi 25. Sekarang 25 bahagi 4. 25 lebih besar dari 4. Jadi kita boleh bahagi. Cari 25 dalam sifar 4. Juga tidak ada, kita ambil nombor yang dekat dan kurang iaitu 24. 6 kamu tulis di atas. Dan 24 kamu tulis di bawah. Kemudian kamu tolakkan. 5 tolak 4 baki 1. 2 tolak 2 habis. Jadi cikgu tak perlu tulis lah. Jadi sekarang ada nombor lagi, kita turunkan sifar. Dan kita letak di sebelahnya. So sekarang dia jadi 10 bahagi 4. 10 lebih besar daripada 4. Jadi boleh bahagi. Cari 10 dalam sifar 4. Tidak ada. Jadi nombor yang hampir dan kurang dari 10 ialah 8. 8. Jadi 2 kita letak di atas. Manakala 8 kita tulis di bawah. Kamu tolakkan. 10 tolak 8 baki 2. Kita terus tolak je 10, terus tolak 8 baki 2. Jadi masih ada nombor
kita turunkan sifar. Dan sifar tu kita letakkan di sebelahnya. So, sekarang jadi 20 bahagi 4. Cari 20 dalam sifar 4 ada, iaitu nombor 5. Jadi, 5 ini kamu perlu tulis di atas. Manakala 20 ini kamu tulis di bawah. Tolakkan. 20 tolak 20, sifar. Masih ada nombor, jadi kamu perlu turunkan sifar. Buat sehingga habis nombor soalan. Okey? So, turunkan sifar. Dalam mari kita lihat. Sifar bahagi 4 adalah sifar. Ya. Okey, kamu lihat. Kamu ingat je, kalau bawah ni dah sifar, bahagi 4 dapat sifar. Okey, sifar bahagi 4 dapat sifar. Bawah ni pun kamu tulis sifar. Tolakkan. Sifar tolak sifar, sifar. Kita perlu teruskan sebab masih ada nombor lagi. Nombor soalan masih ada. Jadi kamu turunkan sifar ni. Tulis di sini. Okey. Sifar bahagi 4. Sifar bahagi 4 kamu akan dapat. Ya, sifar. So, sifar dalam 4 dapat sifar. Tolakkan. Bakinya adalah sifar. Jadi jawapan akhir kita ialah 162,500. Bermaksud setiap badan amal, satu badan amal dapat sebanyak RM162,500. Soalan kedua adalah bentuk bahagi dengan 10, 100 dan 1000. Okey, seperti juga pada tajuk darab. Okey, bila kamu jumpa bahagi dengan 10, 100 dan 1000, kamu tak perlu buat bentuk lazim. Kamu hanya perlu gerakkan titik perpuluhan sahaja. Bagi tajuk darab, jika kamu darab 10, darab 100 dan darab 1000, kamu gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Tapi bagi tajuk bahagi ni, kamu gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Jadi mari kita lihat soalan 2A. 317,659 bahagi 10. Pada 10 ada satu sahaja sifar, bermaksud kita gerakkan titik perpuluhan ke belakang sebanyak satu kali. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar soalan di bawah ini. Okey, bahagi 10. 10 ada satu sifar, bermaksud kamu gerakkan titik perpuluhan ke belakang sebanyak satu kali. Seperti ini. Okey, pada soalan ni kamu nampak tiada titik perpuluhan. Tapi bila dia tiada titik perpuluhan, bermaksud titiknya di belakang. Sebabnya dia tiada sen. Okey, sennya adalah sifar-sifar. Okey. Jadi sebab tu titiknya di belakang ataupun tidak dibuat, tapi sebenarnya ada titik perpuluhan tu. Jadi kalau satu sifar, kamu undurkan satu ke belakang. Boleh? Okey, bila kamu undurkan ke belakang, bermaksud titik perpuluhan tu berada di antara 5 dan 9 seperti ini. Okey, 5 dan 9. Dan jangan lupa, jangan biarkan jawapan kamu sebegini. Okey, jangan biarkan jawapan kamu 31,765,9. Okey, pada duit shilling mesti ada 2 digit. Jadi kamu kena tambah sifar. Okey, pada hujung 9 tu kamu perlu tambah sifar. Barulah jawapan kita lengkap sebegini. Okey, mari kita lihat soalan B. 648,321 bahagi 100. Okey, ada 2 sifar pada 100, bermaksud kita perlu undur 2 kali ke belakang. Okey, pada soalan ni tiada titik perpuluhan. Seperti soalan yang pertama tadi, titiknya ada di belakang. Jadi kita undur 2 kali, iaitu 1, 2. Jadi titiknya berada di antara 3 dan 2. Seperti ini. Titiknya berada di antara 3 dan 2. Okey, dan jangan lupa ada nombor 1. Okey, ada nombor 1. Jadi titiknya adalah berada di antara 3 dan 2. 6483.21. Okey, 6,483.21. Okey, 21 sen. Mari kita lihat soalan ketiga. 550,200 bahagi dengan 1000. Ada 3 sifar pada 1000, bermaksud kita lompat 3 kali ke kiri atau undur 3 kali ke belakang. Okey. Soalan ni juga tiada titik perpuluhan. Okey, soalan ni juga tiada titik perpuluhan. Jadi kita titiknya adalah berada di belakang ini. Lompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Bermaksud titiknya sekarang berada di sini, di antara sifar dan 2. Okey. Jadi jawapan kita adalah RM.
tukar color dulu. RM, jangan lupa untuk tulis unit. 55 sifar. Perpuluhan 2 sifar-sifar. Ingat murid-murid, duit shilling hanya ada 2 digit. Jadi kamu padamkan sifar yang terakhir ini. Jadi inilah jawapan kita. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. 550,200 bahagi 100. Ada 2 sifar bermaksud kita undur 2 ke belakang. Okey, undur 2 ke belakang atau ke kiri seperti ini. Jadi 1, 2. Jadi titik perpuluhan adalah di antara 2 dan sifar. Jadi jawapan kita, tulis semula jawapan. RM 5 sifar 2 perpuluhan sifar-sifar. Okey, seperti soalan. 5 sifar 2 perpuluhan sifar-sifar. Boleh? Dan yang terakhir, masih menggunakan soalan sama, RM550,200 bahagi 10. Ada 1 sifar pada 10, maka kamu undur 1 langkah ke belakang. Okey? Jadi undur 1 langkah ke belakang. Jadi titik perpuluhan adalah di antara sifar dan sifar. Jadi kamu salin soalan tu. RM 5 sifar 2 sifar titik perpuluhan sifar. Okey? Jangan lupa murid-murid, duit shilling mesti ada 2 nilai digit. Jadi kita tambahlah 1 sifar di belakang ni. Okey, ini adalah cara untuk bahagi 10, 100 dan 1000. Okey, bagaimana kalau soalan tu ada duit shilling? Contoh cikgu bagi yang lain. Okey. RM46,785.30 bahagi 10. Ada 1 sifar pada 10 bermaksud kita undurkan 1 langkah. Undur titik perpuluhan 1 langkah ke belakang. Jadi titik perpuluhannya ada di sini. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita undurkan titik ni 1 langkah ke belakang. Jadi titik perpuluhan berada di antara 8 dan 5. Jadi jawapan akhir kita adalah salin semula RM 4678.53 sifar. Disebabkan sen tu ada 3 digit, jadi kamu padam nombor yang di belakang ni, 1 nombor, jadikan dia hanya 2 digit sahaja. Jadi jawapan kita adalah RM4,678.53. Kita teruskan dengan soalan ketiga. Hitung hasil bahagi RM578,404.20 dan 30. Kata kunci bagi soalan ini adalah hasil bahagi. Bermaksud, kamu perlu buat operasi bahagi. Okey, dan kali ini kalau kamu tengok, wang ini perlu dibahagikan dengan 30. Okey, nombor 2 digit. Kali ini soalan 3. Kita bahagi wang dengan nombor 2 digit. Jadi ini adalah ayat matematiknya. Dan kita perlu selesaikan soalan ni dalam bentuk lazim sebegini. Okey, bahagikan wang itu dengan 30. Okey, jangan takut. Okey, bila kita bahagi dengan 30, 20, 40, 50, 80, 70 atau 60 atau 90, kamu hanya perlu buat sifir yang depan ni sahaja. Okey, contoh soalan ni adalah bahagi 30. Bermaksud kamu buat sifir 3. Buat sifir 3 dahulu. Okey, kamu tulis sifir 3. Apa sifir 3? Ya, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey, ini adalah sifir 3. Tapi soalan nak bahagi dengan 30. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Kamu tambah sifar di hujungnya untuk jadikan sifir 30. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Maka kamu dapatlah sifir 30. Begitu juga kalau kamu jumpa soalan suruh bahagi dengan 60, 70, 80. Kamu buat sifir 6. Kemudian dah dapat jawapan semua, kamu tambah saja sifar di belakangnya.
Jadi bila kita dah dapat sifir, mari kita selesaikan soalan ni satu persatu. Kita lihat yang pertama. RM5, bukan RM5, sorry. 5 bahagi 30. Boleh ke 5 nak bagi 30 apabila dalam lebih kecil daripada yang di luar? Tak boleh bahagi. Jadi apa kita buat? Kita ambil 2 digit. Okey, 5 dan 7 ni kita ambil bersama-sama. Jadi 57 bahagi 30 boleh sebab 57 lebih besar dari 30. Yang dalam lebih besar dari yang luar. Jadi boleh bahagi. Bila boleh bahagi, cari 57 di dalam ni. Tak ada. Jadi kita cari nombor yang hampir tetapi kurang dari 57. Iaitu 30. Okey. Kita tak boleh ambil 60 sebab kalau ambil 60 dia lebih besar. Kemudian kita nak tolak nanti tak boleh. Okey. Contoh kalau kamu ambil 60. Macam mana 5 nak tolak 6? Okey, tak boleh. Jadi kita perlu ambil nombor yang kurang dari 57 iaitu 30. 1 kamu tulis di atas 7 sebab kita ambil 2 digit. Jangan tulis di atas 5, tulis di atas 7. Dan 30 di bawahnya. Okey, tolakkan. Kita tukar warna hitam. 1 tulis di atas, 30 tulis di bawah. Tolakkan. 7 tolak sifar, 7. 5 tolak 3, 2. Okey, kemudian turunkan nombor sebelah iaitu 8. Jadi 278. 278 boleh bahagi 30 sebab dia dalam ni lebih besar. Jadi cari 278 dalam sifir ni tak ada. Tetapi yang hampir dan kurang adalah 27 sifar. Kamu tulis 9 di atas. Kamu tulis 270 di bawah. Tolakkan. 8 tolak sifar 8. 27 tolak 27 tu sifar. Jadi cikgu tak tulis. Kemudian turunkan nombor. Selagi ada nombor soalan, kita perlu turunkan. Jadi 84. 84 boleh bahagi 30 sebab 84 lebih besar. Jadi cari 84 di dalam soalan. Tak ada. Nombor yang hampir tetapi kurang adalah 60. Betul. Jangan ambil 90. 90 lebih besar. Ambil 60. Okey. Jadi nombor 2 di atas. 60 tulis di bawah. Tolakkan. 4 tolak sifar 4. 8 tolak 6, 2. Disebabkan masih ada nombor soalan, kita perlu turunkan sifar. Tulis di sebelahnya. Jadi 240. Sekarang 240 bahagi 30. Boleh sebab 240 ni lebih besar. Jadi kita cari 240 dalam sifir 30. Ada. Betul tak ada? Ya, ada. Iaitu nombor ke-8. Kamu tulis nombor 8 di dalam ini. Dan nombor 240 kamu tulis di bawahnya. Jadi 240 tolak 240 bakinya ialah sifar. Adakah ni jawapan akhir kita? Tidak, masih belum sebab masih ada lagi nombor-nombor ni. Jadi kita perlu turunkan satu persatu. Jadi sekarang kita turunkan 4. Letakkan di sebelah. Jadi 4. Sekarang adakah 4 boleh bahagi 30? Tidak boleh disebabkan 4 ini lebih kecil daripada 30. Jadi kita tak boleh bahagi. Bila tak boleh bahagi, kita perlu letak sifar. Okey, kita perlu letak sifar. Sifar di atas dan sifar di bawah. Okey. Kemudian kamu tolakkan ia. 4 tolak sifar 4. Adakah ini jawapan akhir? Juga belum lagi disebabkan masih ada nombor 2. Jadi kita turunkan 2 ini. Okey. Turunkan 2. Jadi 42. Adakah 42 boleh bahagi 30? Tidak boleh. Boleh, sorry. 42 boleh bagi 30 sebab 42 lebih besar. Jadi kita cari 42 dalam ni. Ada ke 42 dalam ni? Tak ada. Jadi nombor yang hampir ialah apa? Apakah nombor yang hampir? Ya, nombor yang hampir adalah 30. Jadi kita tulis nombor 1 dekat atas ni. Okay, kita tulis nombor 1 dan jangan lupa disebabkan di sini ada titik perpuluhan, kita perlu letak titik di atas jawapan. Okey, nombor 30 ni kita tulis dekat bawah. Tolakkan. 2 tolak sifar 2, 4 tolak 3, 1. Masih lagi ada nombor soalan iaitu sifar. Kita perlu turunkan. Jadi kamu tulis sifar di bawah. 120.
120 bahagi 30 boleh sebab 120 lebih besar. Jadi kita cari 120 di dalam ni. Ada yang ini, iaitu nombor keempat. Jadi kita tulis nombor 4 ini di atas. Dan 120 ni kamu tulis di bawah. So 120 tolak 120, jawapannya sifar. Jadi mari kita semak jawapan dengan soalan dengan buku teks ni. Adakah sama? Jawapan cikgu adalah RM19,280.14. Adakah sama dengan jawapan yang dalam buku teks? Ya, sama kan? Okey, RM19,280.14. Okey, sama. Okey, ini adalah cara bagaimana untuk kita bahagi nombor dengan 2 digit seperti 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Okey, kita sambung dengan soalan keempat. RM396,810 bahagi 25. Okey, di sini kita kena bahagi dengan 2 digit. Okey, kita tak hafal sifir 25 betul. Jadi macam mana kita nak buat sifir 25? Okey, tengok yang cikgu dah buat dekat sticky sebelah ni. Mula-mula, kamu tulis sifir 2. Okey, ni sifir 2. Kemudian, kamu tulis pula sifir 5. Okey. Untuk dapatkan sifir 25, kita kena gabungkan sifir 2 dan sifir 5. Jadi kita tengok yang pertama ni. Okey, 1 digit dengan 1 digit. Okey, dia akan jadi 25. Kamu tulis 25. Okey, bukan tambah ya, kamu gabungkan saja. Kalau 1 digit dengan 1 digit. 2 ni 1 digit, 5 ni 1 digit. Jadi gabungkan jadi 25. Sebab tu sifir 25. Okey, sekarang dengan yang ni. 4 dengan 10. Okey, ni 1 digit, ini 2 digit. Jangan kamu gabungkan jadi macam ni pula, 410. Okey, siapa buat 410 salah. Jadi macam mana? Apa jawapan dia? Okey, senang sahaja. Okey, kalau kamu jumpa nombor 1 digit dengan 2 digit, kamu tambahkan saja. 4 tambah 1, dia jadi 5. Okey, sifar tu, yang kat ujung ni kan, sifar ni, kamu salin. So, dia jadi 50. Okey, kita tak apa, tak faham, kita tengok yang seterusnya. Sebab 1 digit, 2 digit kan. Jadi kamu tambah. 6 tambah 1, dia jadi 7, betul. Lepas tu, 5 yang belakang ni, salin. Okey. Kita tengok yang seterusnya. 8 tambah 2. Sebab 1 digit dengan 2 digit. 8 tambah 2, dia jadi 10. Bagaimana dengan sifar yang belakang ni? Salin. Betul. Okey, nombor yang seterusnya adalah nombor 2 digit, 2 digit. Okey, kat bawah ni semua ni, bahagian ni. Okey, 2 digit dengan 2 digit. Kalau 2 digit dengan 2 digit macam mana? Okey, senang sahaja. Yang pertama ni ambil je 10. Tambah dengan 2. Okey, 10 tambah 2, dia jadi 12. Okey, 5 ni kamu salin. Seterusnya, 12 tambah 3, iaitu 15. Sifar, kamu salin. 14 tambah 3, 17. 5 ni, kamu salin. 16 tambah 4, 20. Sifar ni, kamu salin. 18 tambah 4, 22. 5 ni, kamu salin. Okey, kalau kamu perasan, nombor yang di... Cikgu guna warna lain. Okey, nombor sar, digit sar ni sebenarnya kita salin je. Okey, 5, seperti ni. 5, sifar. 5, sifar, 5, sifar, 5, sifar, 5, sifar, 5. Okey, kita hanya tambahkan nombor puluh ni dengan nombor yang di sebelah kiri ni. Okey, boleh faham tak? Bila kita dah dapat sifir 25, okey, sebelum tu cikgu tulis dulu nombor. Okey, ni nombor yang pertama, nombor yang kedua, nombor yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Jadi, kita tengok yang ni lah jawapan kita, sifir 25. Okey, yang ni kita dah tak tengok dah. Okey, kita akan tengok nanti yang ini sahaja. Okey, mari kita jawab soalan. Mula-mula kita buat bentuk lazim seperti ini. Okey. Kita lihat yang pertama, 3 bahagi 25 tak boleh sebab 3 lebih kecil. Jadi bila tak boleh, terus je kamu ingat dalam kepala. Okey, ambil 2 digit. Okey, ambil 2 digit, 39. Okey, 39 boleh bahagi 25 sebab 39 lebih besar. Maka carilah 39 dalam sifir 25 ni, tak ada. Jadi yang dekat, okey, tapi kurang dari 39 adalah apa? Ya, sudah tentulah 25 ni. Iaitu nombor yang pertama. Okey. Tulis nombor yang pertama. Nombor 1 tu di atas 9. Tulis 25 kat bawah. Jadi tolakkan. 9 tolak 5, 4. 3 tolak 2, 1.
Okey, turunkan 6. Tulis dekat bawah. Jadi 146. Okey, sekarang kita cari 146 dalam sifir. Juga tak ada. Jadi kita kena cari nombor yang dekat tapi kurang, iaitu 125. Okey, tak boleh ambil 150 sebab dia lebih besar. Jadi kita kena ambil 125 ni. Okey, 125 ni iaitu nombor 5. Nombor 5 ni lah kamu tulis kat atas. Okey, tulis nombor 5 dekat atas. Dan tulis 125 kat bawah. Jadi kita tolakkan. 6 tolak 5, 1. 4 tolak 2, 2. 1 tolak 1, 0. Tak payah tulis. Okey, jadi kita turunkan 8 ni. Letakkan kat sebelah. Okey, jadi 218. Sekarang kita cari 218 dalam sifir 25. Tak ada. Jadi nombor yang dekat adalah 200. Iaitu nombor 8. Tulislah nombor 8 dekat atas. Okey, tulislah nombor 200 tu dekat bawah. Okay, kita ambil nombor ni. Jadi kita tolakkan. Dapat 8 tolak sifar 8. 1 tolak sifar 1. Ada lagi nombor kat sebelah tu, kita turunkan. Okey, turunkan 1 ni jadi 181. Cari 181 dalam sifir. Juga tidak ada. Jadi kita kena cari nombor yang dekat, iaitu 175. Nombor 7 tulis dekat atas. Okey, 7 ni tulis di atas. 175 ni tulis di bawah. Jadi 7 dan 175. Seperti ini. Okey, 1 tolak 5 tak boleh. Pinjam dari 8, tinggal 7 masuk 1. 11 tolak 5, 6. 7 tolak 7 sifar, 1 tolak 1 sifar. Disebabkan masih ada masih ada nombor sifar, jadi kita perlu turunkan sifar. Okey, turunkan sifar ini. Jadi 60. Sekarang 60 bahagi 25. Cari 60 dalam ni. Tak ada. Nombor yang hampir ialah 50, iaitu kedua, nombor yang kedua. Okey. Jadi kamu tulislah nombor 2 dekat atas dan nombor 50 dekat bawah. Ditolakkan. Sifar tolak sifar. Sifar 6 tolak 5, 1. Okey. Kalau kamu lihat dekat sini, dah tak ada nombor. Tapi kita masih ada baki 10. Jadi, untuk tajuk wang, kita tak boleh biarkan jawapan kita ada baki. Kita perlu buat sehingga dapat baki sifar. Jadi, apa nak buat? Okey, bila dah tak ada nombor. Okey, bila kita dah tak ada nombor. Tapi masih ada baki. Jadi untuk tajuk wang ni, kamu jangan gusar, jangan risau. Kamu hanya perlu buat apa? Kamu hanya perlu tambah titik. Okey, titik seperti ini. Kemudian tambah sifar. Okey, sebenarnya dia ada sen kat situ. Sifar. Jadi kamu turunkanlah sifar ini. Letakkan di sebelah 10. Okey, turunkan sifar tu. Jadi 100. Mari kita cari 100 dalam ni. Ada tak 100? Ada ini. Okey. Nombor apa tu? Nombor 4. Okey. Cikgu bulatkan ni. So kita tuliskan 4 tu di atas. Dan nombor 100 tu di bawah. Okey. 100 tolak 100. Sifar lah kan? Adakah kita tinggal macam tu? Tidak. Sebab kita masih ada satu lagi digit. Okey. Jadi kita turunkan sifar. Okey, turunkan sifar ini. Buat dengan lurus ya, anak panah tu. Okey. Sifar bahagi 25 adalah sifar. Kamu tak perlu gusar-gusar, okey? Bagi sifar. Sini pun kamu tulis sifar, tolakkan, dapatlah sifar. Jadi, murid-murid, apa jawapan bagi soalan 4? Ini adalah jawapan dia, iaitu RM15,872.40.